Zaman kemaitan atau dikenali sebagai zaman Renaissance di Eropah telah membuatkan kebaikan negara di Eropah menjadi kuasa-kuasa besar dunia, dan mereka telah menyebarkan banyak pemahaman dan pemikiran ke arah barat di seluruh dunia. Malaysia turut menjadi negara yang terpengaruh dengan fahaman secara terbuka ini. Antara fahamannya ialah liberalisme, sekularisme dan materialisme. Kesan daripada pemikiran dan fahaman ini dari segi sosial akan mempengaruhi individu itu sendiri, golongan masyarakat dan juga sebuah negara. Tambahan pula, zaman teknologi canggih ini akan memudahkan penyebaran pemahaman ini ke seluruh dunia. Menurut Harvey Cox, sekularisme bermaksud pembebasan manusia daripada keagamaan dan kepercayaan metafizik, pengalihan pandangan daripada alam lain dan hanya fokus pada satu alam, iaitu dunia. Maka kita ketahuilah sekularisme ini sebagai satu fahaman yang memisahkan antara urusan keduniaan dan urusan keagamaan. Segala tindakan atau perkara yang dilakukan tidak perlu dikaitkan dengan agama dan hanya berdasarkan akal fikiran secara logik. Di Malaysia pula, fahaman ini bermula apabila British memperkenalkan sistem residen selepas perjanjian Pangkor 1874 dengan melaksanakan dasar pemisahan pemerintahan dan pentadbiran negara daripada penguasaan Sultan atau Raja. Seperti mana kita tahu, Sultan atau Raja diberi kuasa khas untuk mengetuai hal-hal keagamaan di istana, manakala residen pula bertanggungjawab mentadbir negeri, dan bermula daripada ini amalan sekularisme mula menyerap ke setiap aspek kehidupan masyarakat di Malaysia. Sehingga hari ini, dasar-dasar penjajah Inggeris masih terus dikekalkan dengan pengasingan antara dua kuasa legislatif dan eksekutif. Impak sekularisasi sosial terhadap individu. Yang pertama, percampuran jantina yang tidak terkawal akan menyebabkan pergaulan bebas. Pergaulan dalam Islam dibenarkan dengan syarat ia mempunyai tujuan positif seperti mengeratkan silaturahim dan tidak menyebabkan berlakunya zina. Yang kedua, mendatangkan kesan dalam pendidikan individu tersebut. Pendidikan agama sering diasingkan dari urusan pembelajaran kerana ia dianggap sebagai penghalang untuk mencapai kemajuan. Sebagai contoh, silibus subjek sains tidak dikaitkan dengan agama Islam, sedangkan Islam dan sains sangat berkait rapat. Selain itu, subjek pendidikan Islam tidak begitu penting untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi bagi sesetengah individu. Perkara ini melahirkan individu yang hanya belajar untuk menjawab soalan dan peperiksaan dan tidak mampu untuk mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan harian mereka. Yang ketiga, berlaku keruntuhan akhlak kerana aktiviti sosial bebas yang berleluasa. Sebagai contoh, homoseksual dan gangsterisme yang bukan lagi aktiviti yang asing kerana ia menjadi kebiasaan dalam kehidupan setengah individu. Individu tersebut mudah terpengaruh kerana keimanan yang rendah, akidah yang tidak teguh dan keinginan untuk mencuba. Antara impak sekularisme ialah melahirkan masyarakat yang buta agama. Hal ini dapat dibuktikan apabila terdapat segelintir masyarakat yang mentafsir Al-Quran mengikut logik akal. Seperti yang kita tahu, hanya ulama sahaja yang boleh mentafsir Al-Quran. Selain itu, sekularisme juga melahirkan masyarakat yang mempunyai pemikiran yang lemah. Masyarakat harus mempunyai pemikiran yang kreatif dan kritis dalam membuat keputusan, kerana mereka ialah peneraju dan bakal pemimpin negara. Pemikiran yang seimbang dalam hal metafizik dan fizik adalah penting untuk umat Islam kerana ia dapat membentuk masyarakat yang cemerlang. Seterusnya, sekularisasi juga menyebabkan penyebaran budaya barat dalam masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat hanya Islam pada nama dan mereka tidak mengamalkan cara-cara hidup Islam. Di samping itu, sekularisme juga melahirkan kelompok masyarakat yang menolak hukum syariah seperti hukum hudud kerana mereka menganggap hukum hudud itu ketinggalan zaman. Jika kita lihat pula di impak sekularisasi terhadap negara, matlamat negara akan berpandukan kuasanya kepada pangkat tanpa menghiraukan ajaran agama Islam. Sebagai bukti perbuatan rasuah dalam kalangan pemimpin yang telah berleluasa pada hari ini. Tidak lupa juga sistem ekonomi kapitalis yang hanya bermanfaatkan kekayaan semata-mata tanpa memikirkan halal dan haram dalam Islam. Negara Malaysia masih menggunakan sistem perbankan Islam, tetapi elemen sekular terdapat di dalam Islam perbankan dan berteraskan riba.
Riba merupakan salah satu amalan sekularisme dan terbukti amalan tersebut adalah masalah sosial yang amat berbahaya terhadap negara. Seterusnya, upacara dianggap sebagai upacara ritual semata-mata. Sebagai contoh, upacara membaca doa dalam majlis-majlis keramaian hanya dianggap sebagai aktiviti kebiasaan tanpa niat yang betul. Kedudukan agama Islam mestilah diletakkan dalam kedudukan yang tertinggi dan bukan hanya dijadikan acara rasmi dan kerajaan semata-mata. Menurut Imam Hasan Al-Banna, kerajaan Islam bergantung terhadap kesatuan umatnya. Oleh itu, umat Islam perlu bersatu dalam melakukan ibadah supaya dapat mengeratkan silaturahim sesama manusia. Baiklah, sedikit pemahaman tentang sekularisme ini. Sekularisme ini adalah pengasingan antara entiti agama dan juga entiti kehidupan. Dari istilah politiknya pula, sekularisme ini adalah satu gerakan terhadap pengasingan agama dan kerajaan. Terdapat 3 aspek yang terjejas akibat impak sekularisme ini, iaitu aspek negara, aspek masyarakat dan juga aspek individu. Impak sekularisme yang dapat dilihat terhadap negara adalah rasuah di kalangan pemimpin dan juga riba dalam sistem perbankan. Dari segi masyarakat pula, impaknya dapat dilihat dari segi masyarakat yang buta agama, pemimpin masyarakat yang mempunyai fikiran yang lemah dan juga perkahwinan mewah akibat daripada pengaruh perkahwinan budaya barat. Dari segi individu pula, impaknya dapat dilihat daripada pergaulan bebas antara jantina dan juga penjejasan pendidikan, tahap pendidikan seseorang individu itu. Tidak lupa juga keruntuhan akhlak daripada seseorang individu itu. Terdapat pelbagai kaedah penyebaran fahaman sekularisme ini. Antaranya adalah melalui pendidikan, media massa dan media hiburan dan melalui undang-undang. Apa yang dapat saya simpulkan adalah sekularisme ini adalah agenda bahaya barat yang mampu menjatuhkan Islam dari segi fizikal dan mental, dan juga ia mampu merosakkan akidah umat Islam. Fahaman sekularisme ini harus ditolak dan dicegah, dan penyatuan umat Islam dalam membantras fahaman sekularisme ini amatlah penting. Ini semua bagi melahirkan negara yang harmoni, masyarakat yang makmur dan individu yang cemerlang. Terima kasih.